InsyaAllah habis. Sila, Bros. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana membenarkan memberi peluang kepada saya untuk membahaskan bajet 2012. Datuk Yang di-Pertua, dalam masa yang singkat yang terhad, saya ingin secara ringkas mengutarakan beberapa isu harap pihak kerajaan akan menandinginya dengan secepat mungkin. Berkenaan dengan pendidikan, isu PPSMI memang telah lama didebatkan, tapi kalaupun kerajaan membuat keputusan untuk menukar bahasa perantaran daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Malaysia, ianya haruslah dibuat secara beransur-ansur seperti yang dilakukan semasa saya di sekolah dulu, daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Ia dibuat dari peringkat darjah 1 dan seterusnya ke peringkat sekolah menengah dan universiti. Tapi dalam jawapan kepada saya dalam dewan persidangan dewan yang lepas, dikatakan tahun depan tingkatan 1 dan tingkatan 4 akan dua bahasa digunakan, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Tapi baru-baru ini banyak ibu bapa telah pun diberitahu bahawa tahun depan daripada tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia akan digunakan. Ini memang tidak masuk akal kerana murid-murid di darjah 6 dan tingkatan 3 sekarang telah pun mempelajari pelajaran mereka daripada darjah 1 sejak tahun 2003 dalam bahasa Inggeris, dan ini akan menggagalkan mereka, ramai daripada mereka, bukan kerana mereka tidak fasih dalam matematik ataupun sains, tetapi kerana tidak faham dengan sepenuhnya bahasa perantaran yang akan ditukar kepada bahasa Malaysia. Saya pun mencabar kalau ini memang tak masuk akal, kerana saya boleh memberi jaminan bahawa Menteri Pendidikan kita dan juga kedua-dua timbalan Menteri Pendidikan akan gagal dalam sains dan matematik tingkatan 5 kalau mereka menggunakan bahasa Tamil, kerana bahasa Tamil bukannya bahasa perantaran yang digunakan oleh mereka apabila mereka belajar sains dan matematik semasa di sekolah. Jadi harap kerajaan dapat menyelesaikan isu ini dan membenarkan tingkatan 1 dan tingkatan 4 terus menggunakan bahasa Inggeris pada tahun depan. Datuk Yang di-Pertua, perkara yang kedua yang ingin saya utarakan ialah, kalau kita hendakkan transformasi, ia mestilah secara betul, dan kita tahu statistik menunjukkan ke penurunan jumlah bilangan jenayah yang berlaku di negara Malaysia ini. Tetapi sebenarnya itu tidak semestinya benar, kerana saya telah mendapat banyak aduan bahawa pihak polis tidak menggalakkan orang ramai membuat laporan polis, dan pun kalau mereka datang ke balai polis, kalau untuk kes-kes yang kecil mereka kata tidak perlu buat laporan. Dan ada juga kes di mana suspek pun telah ditangkap oleh orang ramai, bawa ke balai polis, polis masih melepaskan mereka untuk mungkin kerana untuk mengurangkan jumlah kes. Dan ini berlaku di kawasan saya, di bawah laporan polis Setiawan Report 10448 tahun 2011 bertarikh 26 September ini. Dan kalau inilah cara dia menurunkan statistik jenayah, ini bukannya transformasi sebenar. Dan kita jangan cuba kita kata berbohong kepada rakyat. Kalau nak transformasilah yang benar-benar seperti yang berlaku 2 hari yang lepas. Perdana Menteri pergi kedai satu Malaysia, dikatakan harga makanan itu RM3, tapi orang biasa pergi beli mesti RM6. Jadi begitu juga kita sejak Tun Dr. Mahathir dulu, menteri-menteri untuk kita kata to deceive dengan izin rakyat, mereka pakai kereta perdana, tapi semua mereka pegawai-pegawai yang mengapit ataupun berjalan bersama menteri-menteri pakai Volvo besar pula. Jadi harap kita lebih tulus, lebih jujur kepada rakyat.
transformasi mestilah transformasi sebenar. Dato' Yang di-Pertua, mengenai transformasi ini dikatakan kerajaan lebih bebas untuk rakyat berkumpul, tetapi ada satu jamuan ataupun satu program yang dianjurkan oleh NGO di Ipoh, di Hotel Tropicana Ipoh di 4 bintang, bertajuk 100 hari 11/709 Yellow Spirit, tapi polis tidak memberikan permit. Tapi di Shah Alam nak himpun sejuta pun boleh. Adakah memang kerajaan tulus bahawa semua perhimpunan yang aman damai dibenarkan? Itulah harapan saya, agar memang kerajaan akan membenarkan semua perhimpunan aman. Dato' Yang di-Pertua, mengenai isu agama dan rakyat, ingin saya nyatakan di sini bahawa saya rasa amat sedih bahawa baru-baru ini agama telah digunakan untuk memecahkan rakyat. Kita tidak boleh atas soal politik kita memperlaga-lagakan antara rakyat daripada satu agama kepada agama yang lain. Saya ingin katakan bahawa agama adalah berkaitan dengan relationship dengan izin di antara manusia dengan Tuhan penciptanya. Untuk mereka yang tidak percaya tentang seorang pencipta, adalah antara dia dengan destiny masa depan dia. Tapi baru-baru ni di Malaysia kita nampak manusia cuba menggunakan agama untuk mengawal atau mengkongkong manusia yang lain. Mereka memperlaga-lagakan penganut satu agama dengan penganut agama yang lain. Dan kita tahu sebenarnya di Malaysia ini, kalau kita lebih mengetahui agama yang lain, kita boleh mendapati ada banyak persamaan di antara kita. Kita tahu orang Islam juga percaya bahawa Yesus Kristus yang mereka panggil Nabi Isa adalah seorang antara Nabi mereka. Dan orang-orang Islam juga mempercayai tentang kelahiran virgin birth dengan izin Nabi Isa, iaitu dia dilahirkan oleh Maryam tanpa melibatkan seorang lelaki. Orang Islam juga percaya Nabi Isa akan kembali menyelamatkan dunia ini sebelum hari kiamat. Dan itulah juga kepercayaan orang Kristian. Jadi perhimpunan yang hendak diadakan di Shah Alam ini, katakan untuk, kalau ia niatnya untuk kukuhkan umat Islam dalam akidah, dalam kepercayaan mereka, saya menyokongnya. Tapi kalau ia digunakan untuk memperlaga-lagakan antara orang Islam dengan Kristian, memang itu satu perbuatan yang memang sangat hina. Kerana kita tahu kalau kita tidak hormat kebebasan yang Tuhan berikan kepada manusia, iaitu kebebasan untuk memilih agama atau Tuhan dia sendiri. Kita sebenarnya anti Tuhan. Jadi kalau Tuhan nak kita semua sujud di depan dia, dia akan jadikan kita robot. Tapi itu bukan ciptaan Tuhan. Tuhan nak kita satu kebebasan untuk memilih. Dan kalau mereka yang anti proselyting ini melanggar kebebasan ini, mereka sebenarnya adalah melanggari Tuhan pencipta mereka sendiri. Oleh kerana tidak ada masa, saya berterima kasih atas peluang yang diberikan. Terima kasih.